Okey, baik. Kemajuan pengangkutan di Asia. Okey, kita lihat di sini. Seperti biasa, kalau kamu ada soalan, okey, boleh terus tulis soalan kamu di dalam Zoom chat. Okey, dan cikgu akan jawab. Baik, kita lihat di sini. 8.2 kemajuan pengangkutan di Asia. Di mana, okey, bermula dengan yang pertama, jaringan landasan kereta api Shinkansen di Jepun, di mana ini adalah rangkaian jalan pengangkutan darat yang paling efisien dan canggih. Baik. Efisien dan canggih. Canggih ni maknanya termajulah. Yang termaju. Okey, tetapi apa itu efisien? Baik. Efisien tu kita tahu. Okey, apa itu efisien? Dan apa itu canggih? Siapa tahu? Apa itu efisien? Apa itu canggih? Cantik? Tak. Okey. Canggih ni maksudnya adalah, okey, canggih tu maksudnya yang termaju. Kita kata yang termaju. The latest technology itu canggih. Okay, itu dipanggil canggih, yang termaju, the latest technology. Okay. Yang kedua, efisien. Apa itu efisien? Satu. Bagus Alisha Raihana, cikgu suka kamu ni. Okay. Efisien sebenarnya bermaksud cekap. Okay. Efisien bermaksud cekap. Itu maksud cekap. Okay. So, landasan kereta api Shinkansen di Jepun ini adalah rangkaian jalan pengangkutan darat yang paling efisien, yang paling cekap dan canggih, iaitu termaju. Di Jepun, ada 4 pulau utama di Jepun. Jepun negara pulau. 4 pulau utama di Jepun seperti Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan juga Kyushu. Dan setiap pulau ini dihubungkan melalui rangkaian jalan kereta api yang berteknologi tinggi dan maju. Sekejap. Okey. Sekejap. Kita berhenti sekejap untuk menghormati azan asar. Cikgu dengar laungan azan asar sekejap. Kita hormati. Ya. Okey. Baik. So, kita sambung berkaitan dengan iaitu jaringan landasan kereta api Shinkansen di Jepun ni. Baik. Sistem pengangkutan kereta api berkelajuan tinggi iaitu bullet train dikendalikan oleh Japanese National Railways JNR. Laluannya melibatkan bandar-bandar metropolitan seperti di Tokyo, Nagoya, Kyoto dan juga Osaka. Dan jumlah perkhidmatan kereta api dalam sehari adalah sebanyak 358 perkhidmatan. Banyak gila. Banyak gila. Dalam sehari ada 358 perjalanan yang dibuat. Dan kira-kira 445,000 penumpang menggunakan perkhidmatan ini pada setiap hari. Okey. Dan kalau kita lihat, inilah dia melibatkan pulau-pulau. 4 pulau di sini. Okey. Iaitu kita ada kita ada di sini pulau satu Fukuoka, kemudian juga kita ada pulau yang kedua di sini. Okey. Yang ketiga ni Hokkaido. Okey. Dan juga sini ada satu lagi pulau. Jadi ada 4 pulau di sini di Jepun yang mana semuanya dihubungkan melalui kereta api. Wow. Ini dia. Dan kalau kita lihat di sini, projek terbaru kereta api berkelajuan tinggi Chuo Shinkansen menggunakan sistem magnetik pengapungan konduktif. Iaitu daya elektromagnet untuk mengapung, memandu dan memacu enjin ke depan. Yes, ini pun juga adalah Jepun. Ini pun Jepun, ini pun Jepun, ini pun Jepun dan Jepun. Jadi ada 4 pulau. 4 pulau yang penting di
di Jepun. Pulau-pulau ini. Okay. So kalau kita lihat apa kelebihan kereta api Jepun ini, cikgu, iaitu keistimewaan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen ini, dia menepati masa, tidak pernah lewat. Keselamatan dia iaitu kemalangan sifar, maknanya never accident. Okay, sejak beroperasi selama 50 tahun, for over 50 years. Okay, there is not even once accident happen. Dan mencapai tahap keselesaan penumpang yang tinggi. Itu dahsyatnya tu, keistimewaan kereta api ini. Dan pada April 2015, kereta api berkelajuan tinggi ini telah mencatatkan rekod kelajuan sehingga 603 km sejam. Ui, laju gila tu. Memang laju gila. Jadi inilah jaringan landasan kereta api yang maju di Asia, iaitu salah satunya ialah Shinkansen. Okay. Shinkansen. Baik. Ken, kamu ingin mengetahui tentang iaitu pelbagai pelbagai jenis kereta api yang wujud di dunia ini. Mungkin kamu nak tengok kot berkaitan dengan bullet train yang paling laju paling laju di Jepun, dan kita dah tengok semalam kot. Tapi kalau korang nak tengok ke? Nak tengok ke tentang apa bullet train yang ada di dunia ini? Kalau korang nak tengok ke? So kalau nak tengok, kita boleh tengok, iaitu kita akan tengok daripada satu video pendek berkaitan dengan tentang bullet train itu. Boleh nak tengok? Semalam kita dah tengok. So hari ni kita akan tengok yang lain pula, yang mana kita akan lihat bullet train yang terdapat di seluruh dunia. So jom kita tengok. Fastest bullet train in the world. So kita akan lihat tentang iaitu ada 10 kereta api yang terlaju. Dan kita ada tengok satu video pendek ni lah. Iaitu berkaitan dengan satu video berkaitan dengan agak-agaknya macam mana agaknya perasaan bila kita berada di tepi landasan kereta api tu. Landasan sambung. Lapangan terbang antarabangsa Dubai ini merupakan lapangan terbang yang termoden dan paling sibuk di dunia. Paling sibuk di dunia, diuruskan oleh Dubai Airports, terdiri daripada 3 terminal. Ada 3 terminal yang berkemampuan menampung kapasiti sebanyak 90 juta penumpang setahun. Banyak ni. Dan Dubai merupakan hub penerbangan, maknanya tempat penerbangan terbesar di Asia Barat dan ketiga terbesar di dunia selepas Beijing dan juga Atlanta di Amerika. Maknanya tempat penerbangan yang terbesar selepas di Beijing, China, dan juga Atlanta di Amerika. So itu lapangan terbang antarabangsa Dubai. Dan kalau kita lihat, sebenarnya lapangan terbang Dubai ni sebenarnya dah lama. Dia dah lama. Sejak tahun 1960 lagi. Dia dah lama ada. Iaitu pada tahun 1960, lapangan terbang antarabangsa Dubai mula beroperasi, dan 10 tahun kemudian 1970, lapangan terbang ini diperluaskan lagi dan mampu mengendalikan kapal terbang Concorde dan Boeing. Boeing ini kapal terbang yang besar dan Concorde adalah kapal terbang yang terlaju. Dia menggunakan sistem supersonik. Concorde ni memang kapal terbang yang paling laju.
Iaitu guna teknologi supersonik yang mana dia boleh terbang meninggalkan bunyi. Kamu tahu tak macam mana teknologi kapal terbang tu punya laju, dia boleh tinggalkan bunyi dia. Bunyi dia tertinggal. Pernah bayangkan tak? Pernah tak kamu tahu macam mana kapal terbang dia punya laju, dia boleh tinggalkan bunyi? Iaitu dia tinggalkan bunyi dengan cara apa? Iaitu dengan penerbangan itu, bila dia terlalu laju, bunyi yang sepatutnya daripada bunyi enjin dia tertinggal di belakang. Jadi, kalau kamu berada di tempat itu, kalau katakan kapal terbang itu lalu, kamu akan nampak kapal terbang itu dulu. Kemudian, beberapa saat kemudian, baru bunyi itu datang. Beberapa saat kemudian, bunyi itu baru sampai. Itu maksudnya apa? Kelajuan yang kita kata mencapai supersonik. Iaitu satu kelajuan yang boleh tinggalkan bunyi. Jadi, itu yang kita kata sebagai teknologi supersonik. Tahun 1970, kemudian tahun 1980 menjadi destinasi untuk mengisi minyak di Teluk Parsi. Kemudian pada tahun 1990, terminal kedua dirasmikan dan dilengkapi dengan kemudahan perkhidmatan seperti pusat perniagaan dan juga hotel. Dan selepas itu 10 tahun kemudian terminal ketiga dibuka, dan apabila terminal ketiga dibuka, kita lihat merupakan terminal kedua terbesar di dunia selepas terminal di lapangan terbang Heathrow iaitu di London. Dan pada tahun 2010 menaikkan taraf ruang legar lapangan terbang yang lebih luas untuk menampung bilangan penumpang yang semakin banyak. Itu lapangan terbang antarabangsa di mana? Di Dubai. Dan kalau kita lihat apakah keistimewaan lapangan terbang antarabangsa Dubai ni, cikgu? Baik. Lapangan terbang antarabangsa Dubai ni suasana dia meriah. Suasana dia meriah. Restoran terbaik, kawasan membeli belah dan tarikan pelancongan yang menarik. Dan ini adalah pusat penerbangan yang berperanan mengumpulkan masyarakat dunia dalam kalangan ekspatriat ataupun dalam kalangan pekerja-pekerja elit asing. Pekerja-pekerja asing yang berpegawai tinggi, berjawatan tinggi maupun pelancong. Sangat terkenal sehingga terdapat siri dokumentari iaitu Ultimate Airport Dubai yang ditayangkan di saluran National Geographic, dan Terminal 3 dihaskan hanya untuk syarikat penerbangan Emirates. Jadi inilah keistimewaan lapangan terbang antarabangsa Dubai. Dan sedikit info tentang lapangan terbang antarabangsa Dubai ini berperanan sebagai penyumbang penting kepada ekonomi Dubai kerana lapangan terbang ini menyediakan peluang pekerjaan kepada 90,000 penduduk. Peluang pekerjaan untuk 90,000 penduduk, seterusnya menyumbang sebanyak 26.7 bilion yang mewakili 27% pendapatan keseluruhan metropolis Dubai. Maknanya lapangan terbang ini memang mencatatkan keuntungan yang sangat-sangat tinggi. Lapangan terbang antarabangsa Dubai. Baik. Rasanya kita tidak lengkap kalau kita tidak melawat ataupun kita tidak melihat sendiri lapangan terbang itu. Macam mana agak-agaknya rupa lapangan terbang